我们再一次同心低头祷告。 Mari kita sekali lagi tundukkan kepala berdoa. 是的，主，除你以外，我们没有什么依靠。 Benar Tuhan, di luar Engkau kami tidak punya andalan. 除你以外，我们没有力量。 Di luar Engkau tidak ada kekuatan bagi kami. 除你以外，没有盼望。 Di luar Engkau tidak ada pengharapan. 主啊，我们这时候也能够来到你的跟前，也就是因为你是我们的主，你是我们的上帝。 Kalau hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan karena Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. 你还赐给我们有身心灵的健康，我们能够一起来敬拜你，这一切都是你的福所赐给我们的福分。 Kalau Engkau masih memberi kami kesehatan fisik, mental, dan kerohanian untuk datang beribadah, semua ini hanya anugerah Tuhan. 主，我们这时候已经来了， Kami sudah datang ya Tuhan. 我们要聆听你的话， Mau mendengarkan firman Tuhan. 好让我们能够借着你的话，能够得着造就。 Biarlah melalui firman Tuhan kami boleh dibangkitkan. 因为除你以外，我们是无能为力的。 Karena di luar Engkau kami tidak berdaya. 我们将以下的时间完全的摆上， Waktu selanjutnya kami mau haturkan di hadapan Tuhan. 将你的仆人也完全的交托。 Kami juga menyerahkan hamba-Mu seutuhnya ke tangan 无 Tuhan. 论是传讲的，无论是翻译的，我们能够一起同感一灵，把你的话传讲出来。 Apakah yang berkhotbah, apakah yang menerjemah, kami bisa disatukan dalam satu roh untuk menyampaikan kebenaran firman 我 Tuhan. 们这样祷告、感恩、仰望，奉主耶稣名求， Demikian kami berdoa, berharap dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 主内弟兄姐妹，大家早安！ Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. 实在感谢主，今早还是有机会，能够在这里一起思想上帝的话。 Puji syukur pada Tuhan, pagi ini kami punya kesempatan untuk bersama merenungkan firman Tuhan. 特别是今早的时候呢，我首次能够跟大家分享上帝的话，对我来说实在是很大的恩典。 Terutama adalah saya pertama kali datang ke tempat ini, bisa men-sharingkan firman Tuhan dengan saudara, bagi saya ini berkat yang besar. 但是今天呢比较特别，第一次来到你们当中，就是要讲到罪了。 Tapi pertama kali saya datang ke sini, khotbahnya justru tentang dosa. 哎呦，我真的不知道应该怎么讲啊！ Saya tidak tahu harus bagaimana mulai berkhotbahnya. 但是既然这个题目是已经轮到这个所谓的贪食的话，那我们一起来思想吧。 Tapi karena memang temanya giliran saya adalah tentang kerakusan, maka mari kita bahas topik 也 ini. 不是因为我贪吃，所以是那个我需要讲，不是这样子的意 Bukan 思。 karena saya juga ada dosa kerakusan, maka saya perlu mengkhotbahkan ini. 可能是大家是说，哎呦，我真的很好的节制，也不是这样子。我们大家都是一起来学习。 Atau misalnya musuh begitu punya penguasaan diri terhadap kerakusan, maka beliau yang berkhotbah tema ini, bukan gitu juga. Mari kita bersama-sama belajar. 那主要的话呢，就是在我们的人生过程当中，我们所看到的，我们所面对的，应该要提醒自己，对，我是要靠那除他以外没有别的上帝，就是我们要依靠我们的主。 Terutama adalah dalam kehidupan kita, setiap yang kita lihat dan kita dengar dan kita alami, kita harus menyadari satu hal, bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita perlu mengandalkan Dia. 所以，主内弟兄姐妹，我们今天就是要一起来思想有关贪食。 Maka hari ini kita mau merenungkan satu tema berkaitan dengan kerakusan. 那贪食的话呢，哎呦，不好意思，这个好像。 不好意思啊，OK， 哎，应该怎么做？哦，下 ，OK， 不好意思。哦，对了，不好意思啊。那中文的话呢，有一句是说是民以食为天。 Dalam bahasa Mandarin dikatakan ada orang-orang hidup mengandalkan makan. 对不对？我们靠食物来活着嘛，对不对？ Kita hidup seolah-olah makan itu adalah segalanya dan mengandalkan Dia. 但是有一些人是那个把这一句话的当作好像是我们是把食物是最高的。 Tapi seolah-olah kita menganggap bahwa dari kata-kata ini bahwa makanan adalah segala-galanya yang tertinggi. 因为是天嘛。 Karena di situ dikatakan makanan dijadikan sebagai langit atau Tuhan yang 所以 disembah. 说那个我们华人的话呢，很讲究所谓的食物。 Maka kita orang-orang Tionghoa sangat mementingkan makanan. 如果要见面的话，要讲生意的话呢，吃。 Mau bertemu, mau negosiasi bisnis, kita makan. 至少的话呢，在咖啡店嘛，对不对？ Minimal kita ke kafe 所以， makan 主内 bareng. 弟兄姐妹，我们在这样的人生过程当中，在事实当中，我们看到
这个所谓的社会当中就一直在讲究说有关这个食物。 Maka dalam kehidupan kita yang praktis, kita terus-menerus melihat kenyataan bahwa manusia sangat mementingkan makan ini. 举一个例子，很简单的话， Contoh yang sangat sederhana. 当我们遇到这个周末的时候，我们想去哪里啊？ Begitu kita akhir pekan, kita mau kemana? 去哪里？ Kemana saudara? 这个这个是Jakarta Pusat嘛，对不对？哈，Kebayoran Baru，你们想去哪里啊？ Orang Kebayoran Baru di Jakarta Pusat biasanya kemana kalau akhir pekan? Mall。 Ke 还有 mall? 呢 Kemana lagi? ，Big 2， Ke Pik 对不 2. 对？Big 2做什么？ Ke Pik 2 kita melakukan apa? 走走而已啦，没有找吃的啦，没有这样 Apakah 子是吧？ jalan-jalan 对不对？ tidak cari makan kah? 我到 Big 2是要运动跑步，对不对？ Atau saya justru mau olahraga di situ, mau jogging di Pik 2? 很少的。 Jarang bukan? 如果是那个要到那边跑步的话呢，最终的话呢，还是要找吃。 Kalau jogging di sana pun terakhirnya berakhir dengan makan. 而且所以现在我们所看到的那个什么那个地方哦，就那个美食多得很。 Kita melihat di sana tuh makanan enak banyak sekali. 一开始不打算吃，但是到那边的时候是一定会碰到小吃 Yang 等 awalnya 等。 tidak berencana, melihat begitu banyak makanan jadi pengen makan. 所以事实话呢，我们就是在每个的我们所度过的人生，我们所度过的生活当中，也就是面对这样的事实。 Maka pada kenyataannya di dalam kehidupan kita terus-menerus menghadapi perihal makan ini. 但是我们就要小心的话呢，也就是我有关这个贪食的问题， Yang perlu kita waspadai adalah berkait dengan kerakusan. 因为数据告诉我们， Karena dikatakan statistik mengatakan begini. 2018年呢，在印尼的统计当中， Dalam statistik 2018 di Indonesia saja, 这个超重的人是越来越多。 orang-orang yang obesitas makin banyak. 看看旁边的人是不是超重啊？没有吧？应该哈，在这里都是好的。 Kalau di sini tidak ada ya, di sini semua makan dengan baik. 但是那个从2018年的统计当中是说是5个里面是1个小学的，就是上学的人超重了。 Tapi di statistik Indonesia 2018, 1 dari 5 anak usia sekolah mengalami kelebihan berat 少 badan. 年人是7个里面是1个超重， Kalau remaja 1 dari 7 obesitas. 成人的话呢，3个越来越多了，3个当中是1个超重。 Lebih banyak lagi kelompok orang dewasa 1 dari 3 mengalami obesitas. 但难道这个超重好事还是不好啊？ Baik atau tidakkah kelebihan berat badan 超重 ini? 的话呢，当然是有问题啊。 Tentu bermasalah bukan? 因为是怎么呢？因为是这个是要面对许多疾病的危险， Karena dia akan menghadapi banyak sekali kemungkinan penyakit. 不但是疾病对身体也是没有什么好。 Tidak hanya soal penyakit tapi juga tidak bagus terhadap kesehatan 但 tubuh. 是也没办法啊， Tapi juga tidak berdaya rasanya. 因为现在的社会就是这样的情况嘛， Karena demikianlah kondisi masyarakat zaman sekarang. 到处都是 mall 里面，难道没有卖吃吗？ Di mana-mana di dalam mall bukankah menjual begitu banyak makanan? 所以呢，这个就是要回到我们当中，我们自己应该要怎么样来控制，做一个先知。 Maka ini kemudian kembali kepada kita sendiri bagaimana menguasai diri terhadap pembatasan dosa ini. 因为圣经已经告诉我们， Karena Alkitab memberitahu kita, 在腓立比书第3章19节告诉我们， Filipi pasal 3 ayat 19 memberitahu kita, 保罗就是提醒我们， Paulus mengingatkan kita 因为就是我们要对于我们的肚腹要小心。 bagaimana kita harus berwaspada terhadap perut kita sendiri. 那腓立比书我会念给大家，已经登上面了。他们的结局就是沉沦，他们的上帝，他们的神就是自己的肚腹，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。 Filipi pasal 3 ayat 19 mengatakan seperti yang ditampilkan di layar, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. 所以说，他们迈向这个沉沦的话呢，其中一个就是他们的肚腹为他们的神呐、 Maka ketika mereka berjalan menuju kebinasaan, salah satunya adalah karena perut mereka dijadikan Tuhan. 所以呢，他们一直在看重肚腹， Mereka terus mementingkan perut 他 mereka. 们就是一直在想有关这个食物应该怎么样克服。 Artinya terus-menerus memikirkan bagaimana menghadapi atau memperlakukan makanan 所以 ini. 说，他们的专一就是一直在集中有关这个食物的问题。 Maka semua konsentrasi mereka berpusat pada hal-hal berhubungan dengan makanan. 但是，主内弟兄姐妹， Tapi saudara-saudari dalam Tuhan, 现代的解经家 penafsir Alkitab masa kini
告诉我们，就是当现在的情况，人也开始注意所谓的节食。 Kita juga tahu bahwa orang-orang zaman ini banyak memperhatikan tentang diet sehat. 那但是这个节食的话，也是会过度的节食，对不 Tapi 对？ diet ini juga bisa berlebihan, bukan? 啊，对不对？哎呦，这个有没有糖分呐、 Wah, ini mengandung gula nggak ya? 哎，这个是多少卡啊？ Wah, ini berapa kalori ya? 我一直在看那个数据啊。 Terus menerus hidup melihat angka-angka 如 itu. 果这边Kebayoran Baru没有卖的话，那要找到那个什么 Big 的那个地方才找到，哇，他就赶紧去买。 Yang kalau makanan sehat ini tidak dijual di Kebayoran Baru, dia cepat-cepat mungkin ke Peak untuk beli. 如果唯有在万隆的话，那他一定会去万隆去买。 Apalagi kalau hanya ada di Bandung, mungkin dia juga ke sana demi membeli itu. 所以说那个节食的话，也不一定是没有贪食咯， Maka saudara, diet tidak berarti lepas dari kerakusan. 因为这个就是他不是对于贪食一直在吃， Karena kerakusan tidak hanya berarti terus-menerus makan. 但是他的那个过度的方面，就是他一直在专注怎么样找到他所要的。 Karena transisi di antaranya adalah dia terus-menerus memperhatikan bagaimana dia memperoleh apa yang dia mau. 所以换句话说，就是他要怎么样对食物的态度。 Maka dengan kata lain, kerakusan adalah mengenai sikap kita terhadap makanan. 所以说，现代的解经家告诉我们什么呢？ Maka penafsir masa kini apa yang mereka beritakan pada 不 kita? 是有关那个食物量要进入他的口里， Bukan kerakusan itu bukan soal jumlah kuantitas makanan yang masuk ke dalam mulut, 但是思想的过度。 tapi adalah pemikiran dari orang yang bersangkutan. 所以说，不单是贪食， Jadi bukan hanya kerakusan, 节食也是会如此。 diet ini juga bisa mengalami hal yang sama. 所以这个解经家很有意思， Maka penafsir ini saya rasa sangat menarik. 不但是那个要看我们怎么样的多吃， Bukan hanya menyorot bagaimana kita berlebihan makannya. 换句话说，比较简单的话的，就是说我们少吃，一直在关注，哎呦，怕这个，怕这个，怕这个，那这个也是贪食。 Dengan kata lain, yang lebih sederhana adalah kalau kita diet berlebihan, ini takut, itu takut, dan terus memperhatikan hanya makanan saja, itu juga bagian dari dosa kerakusan. 换句话说，我们把我们的肚子代替了上帝。 Yang dengan kata lain adalah menuhankan perut kita. 所以，主内弟兄姐妹，我们好好的从这段经文里面来思想现代的情况，应该我们怎么样对待这个贪食的问题。 Maka saudara, kalau kita renungkan baik-baik dalam kondisi masa kini, bagaimana kita seharusnya menyikapi kerakusan. 那第一就是过度的关注或者过度的集中， Pertama adalah perhatian berlebih atau konsentrasi fokus berlebih. 因为是什么呢？贪吃的话呢，也是过度； Karena rakus itu artinya adalah berlebihan. 怀疑过度也是过度啊。 Curiga berlebihan juga kelompoknya adalah berlebihan. 刚才是那个腓立比书也告诉我们，他们的肚腹就是他们的神了。 Tadi dikatakan di kitab Filipi bahwa perut mereka adalah Tuhan mereka. 罗马书16章18节也是加强了这一点。 Ditekankan lagi di dalam Roma pasal 16 ayat 18. 那在这里所说的是什么呢？18节是因为这样的人不服侍我们的主基督，只服侍自己的什么？自己的肚腹，用花言巧话诱惑那一些老实的人的心呐、 Dengan penekanan seperti ini. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. 所以那个所谓的食物的话呢，本来的概念就转移了。 Maka pada saat itu demi makanan lalu konsep mereka bergeser. 民以食为天，本来是要克服自己的食物，但是现在变成过度，因为是天最高的。 Penduduk menjadikan makanan sebagai Tuhan tadinya maksudnya adalah untuk menyelesaikan masalah makan sehari-hari. Tapi karena berlebihan ini akhirnya mereka menuhankan makanan. 所以呢，所谓的过度的关注、过度的关心，就变成了拒绝上帝的预备。 Dan akhirnya karena fokus berlebihan pada masalah kerakusan ini menjadi menolak penyediaan Allah. 很有意思哦，其实是上帝预备了食物，
Ini sungguh menarik bahwa tadinya Tuhan memang menyediakan 本 makanan. 来是我们要感谢上帝， Yang harusnya kita bersyukur pada Tuhan. 但是现在是已经有食物了， Tapi sekarang sudah ada nih 这个 makanannya. 上帝就变成我们这边的了， Lalu kemudian Tuhan posisinya menjadi turun ke perut. 好像是我们没有看到上帝了。 Sepertinya kita tidak lagi melihat Tuhan itu. 这个就是我们很熟悉的以色列人的例子嘛。 Ini adalah seperti contoh yang sangat familiar bagi kita, contoh bangsa 如果大 Israel. 家回到家里的时候呢，大家又看一下呢，民数记11章31节到34节呢， Kalau saudara sepulang nanti membaca ulang bilangan pasal 11 ayat 31 sampai 34, 这个是记载有关玛拿和鹌鹑嘛。 ini mencatat tentang mana dan burung puyuh. 大家知道吗？有一个记载，民数记告诉我们，因为以色列人贪吃，他们就面对惩罚了。 Tahukah saudara bahwa ada bagian Alkitab yang mencatat, yaitu di kitab bilangan ini, karena orang Israel itu begitu rakus, maka Tuhan menghukum mereka. 他们求上帝给食物嘛，对不对？ Mereka memohon-mohon Tuhan untuk memberi mereka makanan, 给了玛拿， diberi mana. 但是他们求什么？ Tapi apalagi yang mereka mohonkan? 哎呦，没有肉啊！ Ya, tidak ada daging. 呀，他们不喜欢吃素，要吃肉。 Mereka tidak suka vegetarian, mereka mau makan daging. 所以呢，上帝给了， Lalu Tuhan berikan. 但是很奇怪的，上帝的供应那样的丰富。 Tapi yang aneh adalah dengan penyediaan Tuhan yang begitu berlimpah itu, 也应该是要看上帝那赐给恩典的上帝来感恩嘛。 yang harusnya mereka mengucap syukur pada Tuhan yang memberi berkat itu. 但是那个食物来的时候呢，就把上帝忘掉了。 Tapi begitu makanannya tiba, dia lupakan Tuhan. 主内弟兄姐妹，大家知道吗？在民数记所记载的那个十赫梅尔， Saudara dalam Tuhan, kita tahu bahwa di dalam kitab bilangan dicatat 10 homer. 呀，十赫梅尔的话呢，因为他们每个人收集鹌鹑10赫梅尔的话呢，他们就面对惩罚。 10 homer ini maksudnya apa? Setiap pribadi mereka mengumpulkan sebanyak 10 homer daging. Nah ini karena itulah mereka mendapat penghukuman. 赫梅尔多少啊？ Berapa 1 homer? 大家看有看过吗？赫梅尔到底有多大？1 homer itu seberapa banyak atau seberapa besar? 印尼文现代译本， terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini, 它直接翻译成1000 kilogram 1000公斤啊！ langsung diterjemahkan 10 homer ini adalah 1000 kilogram. 一个人吃1000公斤啊！ Satu orang mengumpulkan 1000 kilogram. 如果事实上，如果看一下那个圣经的字典， Kalau kita melihat kamus Alkitab, 1赫梅尔是等于300公升。 1 homer itu sama dengan 300 liter. 300公升，我们把它等于300公斤的话， Anggaplah 300 liter itu kita samakan dengan 300 kilogram. 所以呢，一个人那个时候以色列人因为贪吃， Maka pada saat itu orang Israel saking begitu rakusnya, 一个人3吨啊！ 1 orang 3 ton. 我们要吃到几时啊？ Mau makan sampai kapan? 3吨呢？ 3 ton. 我曾经因为我在读大学的时候有锻炼健身嘛， Waktu saya kuliah, saya ikut olah fisik. 那我那个时候是一天试看吃肉要可以多少？ Saya waktu itu mau coba-coba 1 hari saya makan daging bisa berapa banyak. 一天那个时候我吃了将近1公斤。 Waktu itu saya 1 hari makan hampir 1 kilo daging. 已经吃的，哎呦， Itu pun 气 sudah 喘了。 rasanya megap-megap ya makan daging segitu banyak. 这个是1吨的3000公斤一天啊！ Kalau dia pakai ukuran ton, bayangkan berapa banyaknya.
那难怪为什么上帝没有惩罚他们呢？ Maka tidak heran Tuhan menghukum mereka. 上帝告诉他们是一天收集一天就好了。 Tuhan mengatakan, kumpulkanlah kebutuhanmu untuk satu hari. 本来上帝所预备那样的丰富， Karena penyediaan Tuhan begitu berlimpah. 一个人可以收集三吨的那个肉，不得了！上帝的恩典那样的丰盛。 Memang diberi begitu banyak bahwa penyediaan Tuhan memang memungkinkan satu orang dapat 3 ton itu. 本来是应该要看上帝，感谢主有3吨呢，但是我要拿够就好了。 Yang harusnya adalah melihat Tuhannya. Wah, begitu berlimpah penyediaannya, tapi saya ambil secukup saya. 但是以色列人没有看这一点呢。 Tapi orang Israel tidak melihat hal ini. 腓立比的教会也是一样啊， Gereja di Filipi juga sama. 可能是保罗就是要针对这一点，因为就是要提醒他们， Paulus mengungkapkan ini, itu mau mengingatkan mereka. 因为将来人一直在看重自己的肚腹。 Karena nantinya orang-orang terus berfokus pada perut sendiri. 上帝借着保罗一直要提醒他们，让他们要专注于上帝。 Tuhan melalui Paulus terus-menerus mengingatkan mereka agar mereka ingat untuk kembali berpusat pada 这 Tuhan. 个罪恶相当的危险。 Karena dosa ini begitu berbahaya. 第二， Yang kedua, 就是太看重自己了。 terlalu mementingkan diri 昨 sendiri. 天弟兄姐妹，现在的情况也就是这样子嘛。 Saudara, bukankah ini adalah gejala masa kini? 我们就一直要很喜欢很快的， Kita suka yang cepat-cepat. 要一直关注自己。 Kita mau terus memperhatikan 所 diri 以说， kita 难 sendiri. 怪现在是很多速溶的、快速的， Maka sekarang banyak sekali hal-hal yang instan, bukan? 对不对？方便面啊， Kita ada mie instan, 然后呢，咖啡也是速溶的、快速的， kita juga kopinya instan. 而且是现在是那个要买那个 Starbucks 了，卖肯塔基的话呢，可以开车马上就给你服务，就可以走了。 Bahkan kita mau beli Starbucks, beli Kentucky, kita sekarang boleh drive thru, langsung disediakan. 换句话说什么呢？很快， Dengan kata lain, semua serba cepat, 很简单， sederhana sekali. 但是我们多少时候也忘记了。 Tapi seringkali kita jadi lupa. 我们不是为了自己，但是也应该是要为着别人而着想嘛。 Kita bukan hanya berpikir demi kebaikan diri sendiri, tapi juga kebaikan orang lain, bukan? 是的，自己很方便。 Betul, ini membuat diri sendiri begitu praktis. 是的，我们要看自己应该要怎么样克服。 Betul, kita harus menyelesaikan masalah yang terbaik di depan kita. 但是我们也是身为上帝的儿女的话呢，也应该要看周围的人， Tapi kita sebagai anak-anak Allah juga perlu memperhatikan orang-orang sekitar 因 kita. 为这样的快的话呢，我们没办法好好去想。 Karena dengan begitu cepatnya segala sesuatu, kita tidak bisa berpikir baik-baik. 所以呢，当我们这样的急、这样的快，我们要好好提醒自己。 Maka ketika kita cepat dan terburu-buru selalu, kita harus ingatkan diri. 对，我们应该要好好的控制，怎么样把我们的注意力专注于上帝。 Bagaimana kita mengontrol baik-baik supaya fokus kita tetap terarah kepada 那 Tuhan. 接下来就是我们要好好的来看，不要自我以中心。 Ya, berikutnya kita akan melihat bagaimana kita tidak egosentris atau berpusat pada diri 但 sendiri. 是我们因为我们有主的爱，我们要关心别人。 Kita yang punya cinta kasih Tuhan, kita mau memperhatikan orang lain. 这样的话呢，我们就不会贪食了嘛。 Dengan demikian kita tidak akan lagi masuk dalam kerakusan. 特别是我们如果看一下现在的统计， Kita lihat lagi statistik saat ini. 2021年的话呢，印尼的饥荒呢，就是在东南亚是排第3的，倒数第3。 Menurut data terbaru, tingkat kelaparan di Indonesia adalah 排第3 ，sorry， 不好意思，排第3。 Jadi di Asia Tenggara itu Indonesia nomor 3 tingkat kelaparan. 所以说，当我们现在有 Big 2啊那样的多食物的话呢，还是有1亿的人在饥荒当中，不好意思，1000多万的人在面对饥荒。 Jadi saudara, walaupun seperti di PIK 2 kita punya makanan pilihannya begitu berlimpah, tapi di saat yang sama kita masih terdapat 17-an juta jiwa yang menderita kelaparan. 以前我在读神学的时候， Waktu saya kuliah di seminari, 我的老师是说， dosen saya bilang gini, 现在那个时候啊， pada saat itu dia 我 katakan 们 sekarang ini 那样的所处的这个社会真的很
面对悲哀的情况。 Masyarakat tempat kita hidup itu menghadapi kondisi yang mengenaskan. 因为那个时候那个社会的偏差我们到现在也是同样的，社会的偏差差距那样的大。 Karena gap antar masyarakat itu begitu besarnya. 那个时候是说什么呢？ Pada saat itu apa yang beliau mau ungkapkan? 在100个人里面， Di dalam 100 orang, 90个人可以吃10个的饭啊。这个那个时候是因为在新加坡，他是说是90个人只能够吃10包的海南鸡饭。 dia katakan ada dari 100 orang, statistiknya adalah 90 orang cuman bisa menikmati 10 bungkus nasi ayam Hainam karena 但 di 是 Singapura. 另外一方面的话呢，10个人可以享受90包的海南鸡饭。 Di pihak lain di saat yang sama 10 orang sisanya itu satu orang bisa mereka 10 orang ini bisa menikmati 90 bungkus nasi ayam Hainam. 可怕吧？ Begitu menakutkan bukan? 当一方面是人那样的享受，那样的丰盛，但是另外一方面的话呢，人一直在要求应该怎么样克服自己的肚子饿。 Di satu sisi di mana orang bisa dengan berlimpah-limpah menikmati makanan yang berlebihan, di sisi lain ada orang-orang yang sulit sekali menyelesaikan masalah makan 所 sehari-hari. 以，主内弟兄姐妹，有关这个贪食的问题的话呢，那我们就是要脱离所谓的自我。 Maka saudara, untuk menyelesaikan masalah kerakusan, kita harus lepas dari keakuan diri sendiri. 当我们有食物吃的时候，我们要感谢主。 Waktu kita punya makanan untuk dimakan, kita bersyukur pada Tuhan. 当我们有食物吃的话呢，我们要向我们的主感恩。 Waktu kita punya makanan untuk dimakan, kita bersyukur, mengucap syukur pada Tuhan 所 kita. 以说，我们身为基督徒的话呢，当我们还没有吃的时候呢，我们有祷告嘛。 Itu fungsinya maka kita orang Kristen, sebelum kita makan, kita mengucap syukur dalam doa. 也就是我们又为着这个食物感恩，我们又为着我们的主感恩了。 Artinya mengucap syukur atas makanan ini dan mengucap syukur kepada Tuhan kita. 所以，主内弟兄姐妹，当我们讲到有关这个贪食的话， Maka saudara, ketika kita bicara mengenai kerakusan, 那我们就是要好好去想， kita perlu merenungkan baik-baik. 还有这样的话呢，宴席可不可以？ Apakah pesta jadinya tidak boleh? 可以还是不可以啊？ Boleh atau tidak kita berpesta? 主内弟兄姐妹， Saudara-saudari dalam Tuhan. 我们的主也是会，我们的主耶稣第一次行神迹的时候在哪里？ Pertama kali Tuhan Yesus kita itu melakukan mujizat di mana, saudara? 在婚宴嘛。 Di dalam pesta pernikahan. 所以呢，主内弟兄姐妹，耶稣不是反对这个宴席啊。 Maka saudara, Tuhan Yesus bukan menentang pesta. 我们身为基督徒的话呢，也不是否认拒绝所谓的宴席， Kita sebagai orang Kristen juga bukan menyangkal atau menolak pesta. 因为宴席的话呢，也就是庆祝纪念上帝的供应那样的丰盛。 Karena pesta juga mengandung arti kita memperingati dan merayakan kelimpahan yang Tuhan sediakan. 也就是庆祝上帝的供应， Yang artinya juga bersukaria atas penyediaan 因为 Allah. 我们的主耶稣本身也称自己生命的粮和什么呢？活水嘛。 Karena juga Tuhan Yesus kita sendiri menyebut dirinya sebagai roti hidup dan air hidup, bukan? 也换句话说，他就是要提醒我们，就是要我们需要吃，但是我们不要忘记我们的主耶稣。 Yang artinya dia mengingatkan kita bahwa kita memang betul perlu makan, tapi jangan lupa Tuhan kita. 我们不要像以前的那个罗马帝国，当他们真的有宴席的时候，哇，那样的奢侈，那样的豪华。 Nah, jangan kita seperti orang-orang di masa kerajaan Roma ketika mereka berpesta pora itu begitu mewah dan begitu banyak berlebihan. 所以呢，我们应该要记得，当我们有宴席、婚宴呐、生日的宴席的时候呢，我们记得我们回到上帝。 Maka kita ingat ketika kita mengadakan pesta, apakah pesta perkawinan, pesta ulang tahun, maka kita perlu kembali kepada Tuhan kita. 然后呢，第二，当我们思想有关贪食的时候， Yang kedua, ketika kita merenungkan mengenai kerakusan ini, 不要自我， jangan egosentris, 但是我们要想到别人。 tapi perlu berpikir demi orang lain. 所以我们要在桌子这个饭桌能够围着一起吃的话呢，也是一个提醒我们自己。
Maka ketika kita bisa berkumpul bersama, berkumpul makan di meja yang sama, itu pun adalah satu peringatan buat kita bersama. 这个是很稀少了嘛，对不对？ Karena sekarang begitu langka, bukan? 当我们一个家一个家，我们一起用餐，能够围着饭桌一起吃，那样的少，对不对？ Karena kita setiap keluarga bisa rame-rame berkumpul mengelilingi meja makan-makan bersama. Kesempatan ini pun sekarang sangat jarang, bukan? 是不是？ Begitukah? 父母亲一大早还没起来，孩子们开始上学了。 Ayah ibu pagi-pagi belum bangun, anak-anak mulai bersekolah. 孩子们回来的时候，爸爸妈妈也还没回来。 Anak-anak pulang sekolah, papa mamanya belum pulang. 孩子们继续的补习，爸爸妈妈也还没回来。 Anak-anak terus les-les, papa mama juga belum pulang. 然后呢，孩子们晚上做作业的时候呢，爸爸妈妈也差不多要回来了。 Lalu anak-anak bikin PR sampai malam, papa mama baru akan pulang. 然后孩子们累了要睡觉的时候，爸爸妈妈才回来才吃饭。 Lalu anak-anak sudah lelah mau tidur, papa mamanya baru pulang, baru makan. 什么时候一起吃呢？ Kapan makan bersama? 当我们现在社会面对那样多的问题，连自己的饭桌也没办法一起坐下来。 Ketika sosial masyarakat kita di masa sekarang menghadapi berbagai banyak masalah, maka hal sesimpel makan bersama di meja makan yang sama pun menjadi jarang. 家庭的概念也开始慢慢的褪色了。 Maka konsep keluarga yang hangat itu juga mulai memudar. 其实借着这个饭桌的话呢，我们不是为自己而着想，但是我们也能够为着别人而着想。 Sebenarnya melalui meja makan ini, makan bersama tidak hanya berpikir mengenai diri kita sendiri, tapi juga demi orang lain. 借着围着这个饭桌的话呢，我们能够跟全家一起向主感恩。 Begitu makan bersama-sama di meja makan, melalui momen ini kita bisa sama-sama dengan anggota keluarga kita bersyukur pada 当 Tuhan. 我们不是集中于食物，但是集中于我们怎么样一起来向主感恩。 Yaitu ketika kita bukan berfokus pada makanan yang dimakan, tapi bagaimana kita bersama-sama sebagai keluarga bersyukur pada Tuhan. 而且是那个，当我们以家庭为主的时候呢，一起为食物来感恩的时候。 Terutama ketika kita duduk di meja makan dan sama-sama bersyukur atas makanan yang kita makan. 我们同时也能够为着别人而着想嘛。 Pada saat yang sama kita juga bisa berpikir buat kebaikan orang lain. 我不是夸自己的家庭， Saya bukan mau memuji keluarga sendiri. 但是借着我们能够在围着这个饭桌一起祷告的时候， Tapi ketika kami bisa duduk bersama mengelilingi meja makan dan berdoa bersama, 我从妈妈的身上， saya dari diri ibu saya, 因为唯有她祷告的时候是有一点不一样。 karena hanya beliau saja ketika berdoa dia ada sedikit berbeda. 当我从小到大的时候，她的这个祷告的方式是一样的。 Dari saya kecil sampai dewasa, beliau ini cara doanya sama. 她将食物感恩，将今天能够一起吃来感恩。 Dia akan mengucap syukur atas makanan, kemudian beliau akan mengucap syukur atas bisa makan bareng. 然后呢，接下来是什么呢？ Lalu berikutnya apa? 为着那些贫乏困苦的人来祷告， Dia berdoa bagi mereka yang kekurangan dan kesulitan. 求主预备供应他们，正如你供应我们一样。 Memohon Tuhan untuk menyediakan bagi mereka sama seperti Tuhan menyediakan bagi kita. 当我准备这一篇讲章的时候，我就想起他的祷告了。 Waktu saya mempersiapkan naskah khotbah ini, saya terpikir doa mama. 多少时候我们祷告的时候，为食物祷告，为着这一件事来祷告吗？ Apakah ketika kita berdoa demi makanan kita, kita juga berdoa demi hal itu? 我们是不是纪念到别人？ Apakah kita mengingat orang lain? 这个求主帮助我们，让我们不但是好好的把我们的集中精力一直集中在上帝，但是我们另外一方面也是要克服我们的自我。 Kiranya Tuhan sungguh-sungguh menolong kita untuk kita bukan hanya bisa
mengkonsentrasikan diri kepada ucapan syukur pada Tuhan, tapi di saat yang sama kita juga bisa melawan egosentrisme kita. 这样的话呢，我们就能够好好的克服我们贪食这个罪恶的危险。 Maka dengan demikian kita bisa dengan baik mengatasi ancaman dosa kerakusan. 所以求主帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita. 好像我们主耶稣教导我们的主导文一样， Seperti doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. 我们日用的饮食今日赐给我们， Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 够的， Secukupnya. 足够就好了， Cukup itu cukup. 不是一直在为着肚腹来着想，一直在吃。 Bukan terus-menerus makan karena hanya berpikir berfokus pada perut. 但是另外一方面，当我们节食的时候，我们也是要记得上帝的恩典在我们的生命中。 Di sisi lain ketika kita diet pun kita harus ingat anugerah Tuhan dalam hidup kita. 不要过度， Jangan berlebihan. 足够就好了。 Secukupnya itu yang terbaik. 尊敬的弟兄姐妹， Saudara-saudari dalam Tuhan, 大家一定是有吃自由餐的经历嘛，对不对？ saudara pasti punya pengalaman makan buffet. 对不对？大家喜欢吗？ Sukakah saudara? 特别是被人请的时候很喜欢嘛，对不对？ Apalagi kalau ditraktir orang kita rasanya suka banget, bukan? 但是这个就是我们要面对这个的危险， Tapi ini justru adalah salah satu tantangan yang perlu kita hadapi. 这个就是我们所要面对的挑战。 Inilah tantangan yang harus kita hadapi. 我自己呢，尽量避免带着我的孩子去吃这个自由餐。 Saya sendiri semaksimal mungkin menghindari membawa anak-anak saya makan buffet seperti itu. 但是人家请的话呢，怎么办？ Tapi ya kalau diundang orang bagaimana? 先祷告， Saya berdoa terlebih dahulu. 我们日用的饮食，今日赐给我们。 Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. 所以当我们吃的时候，一直在提醒自己， Maka sambil makan kita sambil mengingatkan diri. 不是为了肚腹， Bukan demi perut, 不是为了自己， bukan demi diri sendiri. 但是要向主感恩， Tapi mau bersyukur pada 我们 Tuhan. 也纪念别人， Kita juga mau mengingat orang lain. 求主帮助我们。 Kiranya Tuhan menolong kita. 我们低头祷告。 Mari kita tundukkan kepala berdoa. 天父上帝，我们要将自己完全的摆上。 Bapa di surga, kami mau menyerahkan diri kami masing-masing. 当我们思想有关贪食的罪恶的时候， Ketika kami merenungkan dosa kerakusan, 巴不得我们能够靠着你的恩典来面对。 kami sungguh ingin menghadapinya dengan mengandalkan anugerah Tuhan. 我们不要单单只专注我们的肚腹， Kami tidak mau hanya memfokuskan diri pada perut kami, 但是我们要为着来赐给我们恩典的主来感恩， tapi kami mau mengucap syukur kepada Tuhan yang memberkati kami ini. 而且是我们在另外一方面要好好的，不是专注于自己，而是专注于别人。 Bahkan di sisi lain, kami juga mau tidak berfokus pada diri kami sendiri, tapi juga berfokus pada orang lain. 因为还有许多人那样的痛苦面对他们的问题， Karena masih begitu banyak orang yang menderita menghadapi masalah mereka masing-masing. 所以说当我们吃的时候，我们还是要回到你所教导我们主导文来提醒我们自己。 Maka ketika kami makan, kami masih mau kembali mengingatkan diri dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan pada kami. 我们日用的饮食今日赐给我们， Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 求圣灵带领我们、引导我们、提醒我们。 Kiranya Roh Kudus sendiri yang memimpin, mengarahkan, dan mengingatkan kami. 我们这样祷告，奉主耶稣名求， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. 阿门。 Amin.